وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana Allah Azza wa Jal masih lagi mengizinkan kita untuk menyambung semula pengajian berhubung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis yang berikutnya berhubung dengan apa yang disebut oleh Nabi berkaitan dengan fitnah ataupun peristiwa akhir zaman yang terjadi di akhir zaman. Antaranya malam ini kita nak tengok hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhiyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال حديث رواه البخاري. Itu hadis yang pertama daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat Nabi yang besar, banyak meriwayatkan hadis. Kita tengok sikit apa yang disebut dalam hadis ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah dikhianati, maka tunggulah kehancuran ataupun tunggulah terjadinya kiamat. Fantadhiris sa'ah. Kiamat juga disebut as-sa'ah. Iqtarabatis sa'ah. Nabi kata apabila kamu melihat berlakunya khianat, pecah amanah, maka ketika itu telah hampirlah dengan kejadian ataupun terjadinya kiamat. Ini peristiwa yang akan berlaku banyak di akhir zaman. Dan kita tahu dhiyyatil amanah yang disebut dalam hadis ini merupakan tanda-tanda kecil kiamat yang telah dan sedang berlaku, iaitu amanah yang diberikan kepada seseorang itu dikhianati. Dan kita melihat dia berlaku dalam masyarakat. Cuma dalam hadis ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amanah itu dikhianati, sahabat bertanya untuk mendapat penjelasan. Bila Nabi kata apabila kamu tengok berlaku dan terjadinya pengkhianatan ataupun pecah amanah di dalam masyarakat, maka terjadilah kiamat. Sahabat pun tanya Rasulullah, apa yang dikatakan amanah yang dikhianati atau yang dipecah itu, apapun yang dirosakkan itu, disia-siakan itu, dhiyya kan? Maka Nabi kata idza usnidal amr ila ghairi ahli, apabila orang ramai menyerahkan urusan ataupun sesuatu perkara al-amr ila ghairi ahli, bukan kepada orang yang berkelayakan atau berautoriti
yang mampu untuk memikul urusan dan amanah itu, maka tunggulah berlakunya kehancuran dan kiamat. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan suatu penjelasan maksud kepada dhiya'ah, pecah amanah, khianat ataupun amanah yang disia-siakan, adalah melantik atau menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahli di dalam hal tersebut. Ini bukan sahaja berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan agama, dia juga berhubung dengan perkara-perkara dalam urusan kehidupan. Nanti kita akan tengoklah. Okey. Itu hadis yang pertama berkait dengan pecah amanah. Hadis yang kedua, saya nak baca terus sebab dia ada kaitan. Yang mana Nabi SAW sebut. Yang ni daripada Huzaifah radhiyallahu an. Kita tahu kebanyakan hadis-hadis kiamat ni, hadis-hadis fitnah ni datang daripada Huzaifah. Okey, dan kita akan kait dua hadis tadi ni bagi nampak ada hubung kait, ada kaitan. Pertama tadi, orang yang tidak layak, yang tidak ada keahlian, tidak ada kemampuan, tak ada kredibiliti, kita lantik dan kita serahkan urusan itu kepada dia, maka itu adalah tanda kiamat. Bila kita tengok ramai orang yang pegang jawatan ataupun diberikan sesuatu urusan, diberikan dia untuk memegang suatu amanah yang dia tak layak dan dia tak ada kemampuan dan dia bukan orang yang sepatutnya, tetapi manusia angkat dia, maka kamu akan melihat ia sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Itu adalah fitnah akhir zaman, ujian kepada manusia, sehingga rosaknya urusan ni apabila orang yang tak sepatutnya diberikan jawatan ataupun amanah. Dalam semua bab lah, bukan kata dalam urusan agama saja. Saya kita akan bagi contoh. Hadis yang kedua yang berkaitan juga dengan amanah, yang mana Nabi SAW sebut. Nabi kata, sesungguhnya amanah diangkat daripada hati manusia pada waktu malam. Nampak? Nabi kata amanah itu masuk, sifat amanah itu masuk. Amanah ni dia berkaitan dengan iman lah. Dia berkaitan dengan taqwa. Orang yang takut, orang yang ada iman, dia tak akan melakukan perbuatan yang kita semua faham lah. Satu saat kita tengok ada perkataan sahabat Huzaifah yang riwayat hadis ni, dia sebut kat kita. Dia kata Nabi sebut amanah itu masuk ke dalam hati manusia. Kemudian Allah mencabutnya sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Semakin dekat, semakin hampir dengan akhir zaman, semakin kurangnya orang yang ada amanah. Ni jangan pelik. Tuan-tuan jangan heran. Pasal apa tak ramai orang yang amanah macam dulu-dulu. Dulu-dulu ramai orang amanah, ramai orang yang takut untuk pecah amanah. Tapi semakin semakin maju moden, semakin bertambah usia masa kita ni, kita tengok ramai dah orang yang tak amanah, dan banyaklah kita duduk dengar orang yang rosak, pecah dan khianat pada amanah ni. Tuan-tuan kena faham, kerana semakin dekat dengan kiamat, amanah itu diangkat. Sifat amanah itu diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit, sehingga perkara yang kita tak pernah dengar, kita tak pernah sangka, kita tak pernah jangka berlaku. Kan? Sehingga kita istighfar, mengucap astagfirullah, ish. Kan? Tak
tak terjangka kita boleh hidup tengok benda tu berlaku. Nampak? Kemudian Nabi kata, sesungguhnya Allah mengangkat, mencabut dan menghilangkan sifat amanah daripada hati manusia, sedikit demi sedikit. Pada waktu malam, dalam hadis ni Huzaifah kata, Nabi sebut ketika seseorang itu tidur. Ini perumpamaan lah, perumpamaan. Ketika seseorang itu tidur, tercabut amanah daripada hatinya sehingga tinggal bekas seperti bintik yang hampir hilang. Lepas tu dicabut lagi, dicabut lagi, dicabut lagi sehingga tak ada amanah langsung. Dia tuan-tuan, Nabi kata Allah cabut, tarik. Dia bukanlah maksud Allah hilangkan tu hingga kita tak ada amanah, tapi sikap kita tu sendiri, keadaan iman kita tu sendiri, ilmu kita tu sendiri menyebabkan amanah tu diangkat. Sehingga kan tuan-tuan akan berlaku di akhir zaman. Apa dia? Tidak ada lagi amanah yang tersisa di dalam diri manusia. Pasal itu tuan-tuan jangan pelik. Berjubah, berserban, berjanggut, berkepiah, berlebai ke, berapa ke. Di akhir zaman, kesemua itu bukanlah jaminan bahawa orang tersebut amanah. Pakaian, penampilan tak ada kaitan dengan amanah. Tu saya nak abang. Ni bila saya sebut amanah ni, tuan-tuan jangan duk kait dengan mak sabu pula. Ni kita cerita amanah agama ni, bukan amanah parti tu. Orang kita akan boleh sebut ni parti perjuangan pula apa ni. Saya duk sebut pejuang duk ingat parti kan. Payah nama parti ni kena buh, tak ada kaitan kan. Jadi rakam dia kata kempen. Demam saya. Seorang ustaz telah berkempen amanah dalam masjid. Ni kita cerita amanah agama ni, amanah sifat ni. Kan? Okey. Lalu keadaan yang ni tuan-tuan kena imagine. Ni berlaku ni Nabi sebut, dan hadis yang kita baca tadi Bukhari, hadis ini pun Bukhari. Dan benda ni Nabi sebut 1440 berapa tahun dah kita hijrah ni yang kita akan saksikan. Sehingga kan tak ada amanah. Dan pada esoknya manusia berjual beli. Nabi kata manusia akan buat urusan perniagaan, jual beli dalam keadaan tidak ada orang yang amanah. Sebab itu amanah dia berhubung kait dengan urusan kehidupan, terutamanya berkait dengan harta. Bila kita sebut amanah, dia ada amanah tugas, amanah jawatan, amanah harta benda, amanah isteri, anak-anak. Yang Nabi kata akhadtumuhunna. Nabi sebut dalam hadis kan, sesungguhnya kamu para suami mengambil isteri-isteri kamu sebagai amanatillah, amanah daripada Allah. Tapi bila kita sebut amanah, bincang amanah, perkara yang tergambar dalam pemikiran kita, dia berkait dengan harta. Dia berkait dengan harta benda lah. Jadi Nabi kata, kamu berjual beli pada akhir zaman dalam keadaan tak ada orang yang boleh kamu percaya. Semua kaki pembohong, kaki penipu, kaki kecoh, semua tak ada orang. Sehingga kita tak boleh percaya. Tuan-tuan, rawi hadis ni nama Huzaifah ibnul Yaman. Dia yang riwayat hadis ni. Dia digelar sahib sir, sahibus sir, pemegang rahsia Nabi. Dan banyak hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitnah, hadis-hadis munafik dia ada. Dia banyak Huzaifah ni. Dia kata apa? Aku melalui dua zaman. Huzaifah ni cerita dia melalui dua zaman.
Tuan-tuan kena dengar ni. Dia kata satu zaman aku hidup pada masa itu manusia begitu amanah. Semua orang boleh harap, semua orang boleh percaya. Dan kalau nak berurusan, nak jual beli, kalau orang Islam tak payah cek, tak payah duk siasat, kita boleh pakai. Dia kata, aku telah hidup pada zaman itu. Mungkin zaman Nabi dan juga... Okey, tuan-tuan, sebelum tu. Ni nak cerita bab berniaga ni. Tuan-tuan bisa dengar ada hadis orang mari minta Nabi naikkan harga. Kemudian Nabi tak mau naikkan harga. Sebab Nabi kata, yang menentukan turun naik harga ni bukan aku. Yang ni kerja Tuhan. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis tu? Orang mai kata, ya Rasulullah, harga mahal. Harga mahal. Peniaga semua naikkan harga. Mereka suruh Rasulullah kawal harga. Rasulullah tak nak. Rasulullah kata, innallaha huwal musa'ir. Yang menentukan harga ni, naik mahal ke murah ke, Tuhan, bukan aku. Jadi aku tak mau masuk campur. Kerajaan buat harga ceiling. Harga makna kerajaan tentukan harga. Ni kira macam mana pula? Ambil kerja Tuhan ke? Zaman Nabi, ini saya nak abang kat tuan-tuan, zaman dia berubah, dia semakin buruk, dia bukan semakin elok. Pasal itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Dia kuih keroh. Mula-mula putih, hitam, putih, hitam. Kuih lama dia kuih teruk, dia bukan kuih elok. Pasal itu kita tengoklah ni tuan-tuan, dulu dengan sekarang jauh beza. Semakin moden, semakin teruk dan semakin serabut dan semakin kacau. Dulu banyak tenang hidup kita, lah ni lemah perut pun semua. Dulu main masjid semua tenang elok, lah main masjid pun jadi macam-macam. Nak kena duk pakai nak kena ni nak tembok tulis nama macam. Dia bukan kuih nak jadi elok, dia jadi kuih nak cempera. Okey, tapi yang tu semua tuan-tuan yang mengaji dah ready. Kita dah tahu dah. Sebab itu ada hadis Nabi doa, matikan sebelum diriku terfitnah. Pasal dunia ni dia akan semakin teruk. Saya bukan nak gempak kat tuan-tuan. Dia kata aku tak maulah, aku nak duduk di masjid. Tak. Saya nak habang kan tuan-tuan kena ready dengan ilmu dan iman. Okey, saya nak balik dari hadis tadi. Huzaifah kata dia duduk dua zaman. Zaman orang boleh pakai dengan zaman orang tak boleh pakai. Kita tengok zaman Nabi. Apabila sahabat ataupun orang ramai mai dekat Nabi, minta Nabi tentukan harga, Nabi tak mau. Nabi kata biar harga itu ikut pasaran. Sebab apa? Sebab para peniaga di zaman Nabi semuanya, kebanyakannya orang yang amanah dan mereka tak main harga. Tak tahu main harga ni macam mana? Tuan-tuan bisa dengar tak? Pencatutan. Saya pun tak tahu sangatlah, dengar lagu tu lah. Artinya mereka simpan barang, mereka tahan barang ni supaya tak ada di pasaran. Bila barang tak ada, orang nak guna banyak, depa buat keluar sikit-sikit, masa tu depa boleh main harga. Demand tinggi, supply korang, masa tu kita tekan harga apa pun orang terpaksa beli. Tapi bila banyak barang, terlalu banyak. Dulu awal-awal tuan-tuan tengok ni, topeng muka emas tuan-tuan tu. Kan? Kita pun tak sangka kata emas nak laku. Ni bukan emas tu, ni topeng. Dulu mana orang pakai topeng pun. Topeng ni seingat saya orang pakai masa nak pergi umrah yang saya beli. Nak bagi jemaah pakai, tu pun pasal debu. Tu pun orang tak pakai. Tiba-tiba terkejut, tergempak, orang pakai cari topeng. Sampai kilang nak buat topeng pun tak ada buat. Jadi topeng harga mahal, betul tak? Topeng jadi mahal. Kita sampai macam nak makan topeng tu mahal.
Lepas tu kuih banyak orang jual topeng. Banyak orang buat topeng. Sampai tak laku setengah. Kan? Saya nak habangnya. Di zaman Nabi benda tu tak ada. Jadi Nabi kata rega mahal ni pasal memang barang tak ada. Bukan peniaga yang kecoh. Jadi kalau aku pergi masuk campur, aku buat naya kat peniaga. Jadi rega ni memang berlaku dengan sendirinya. Barang tak ada memang rega naik. Mai zaman Umar, dia tentukan rega. Tuan-tuan nampak tak? Perubahan zaman semakin bergeraknya zaman, dunia semakin teruk dan orang semakin rosak. Ini yang kita boleh faham daripada hadis-hadis fitnah. Lepas itu bila kita mengaji hadis fitnah, kita jumpa jawapan. Awaklah kuih duk teruk, awaklah kuih duk rosak, awaklah kuih duk jahanam. Dulu kita tak pernah dengar cikgu rogo pelajar, lah pun banyak cikgu rogo pelajar. Dulu kita tak dengar ada cucu rogo tok wan ke orang tua rogo ke jarak. Apa Piramli kata kadang-kadang, sekarang ni kadang-kadang pun tidak, jarang-jarang pun tidak, banyak. Nampak tak? Benda yang kita tak dengar dulu lah kita dengar. Benda yang orang tak buat dulu lah orang buat. Pasal apa? Kerana zaman itu dia semakin, pasal dia nak hancur. Okey. Mari zaman Umar, dia letak harga. Pasal apa? Pasal peniaga zaman Umar macam zaman kita, mengecoh tak dansat. Simpan barang. Kan? Simpan barang. Minyak, telur, simpan. Tiba-tiba mai jadi telur jadi murah. Terkejut juga kita. Sampai dia kata, ini telur tiruan. Mai daripada ayam tiruan. Tak tahulah macam mana kan. Kalau tuan-tuan goreng telur rasa plastik, telur tiruan. Macam-macam lah dia kata nak test telur. Telur kalau buang melambung lapar, nak habaq kata kita tak sangka, kata dulu kita ingat orang duk buat tiruan benda-benda telur ayam orang buat tiruan. Tuan-tuan boleh imagine. Telur ayam buat tiruan. Telur ayam apa dia panggil? Ni lah. Fake egg. Telur palsu. Jangan main-main. Okey. Sehingga kan Huzaifah kata dulu orang Islam aku beli. Pasal apa? Orang Islam ni kesemuanya takut ke Tuhan, tak ada siapa berani nak mohon. Senang tak? Oh senang. Tengok kawan tu Islam. Lah tuan-tuan, macam mereka duk kata restoran mamak, bukan semualah. Restoran mamak apa? Hindu. So tuan-tuan kena berhati-hati. Nampak? Pakai lebat, pakai kepiah, bukan Muslim, bukan India Muslim, Indian Hindu pure, tak ada campur-campur. Nampak? Buh ayat Quran gantung rata, tapi kedai bukan Islam, kedai yang dimiliki oleh kita tak tahu, kita jadi ini zaman fitnah ya. Sehingga kata Nabi tak ada orang yang amanah, tetapi manusia puji ni sampai teruk tak ada orang amanah. Orang yang tak ada amanah itu pada akhir zaman dikatakan dialah yang paling amanah. Walhal tidak ada langsung amanah di dalam hati dia, kata Nabi, walaupun sebesar biji sawi. Tak ada. Tapi orang yang teruk macam tu pun, bila orang kata dia ni boleh harap, dia ni boleh percaya, orang yang orang apa kata boleh percaya tu tak boleh percaya langsung. Itu gambaran akhir zaman. Nampak? Kata Huzaifah, dulu aku tengok orang Islam aku pergi beli. Lah kalau tengok orang Islam zaman yang kemudian, tengok orang Islam tak boleh percaya. Dulu cari siapa Islam siapa kafirnya. Islam dia tak akan mohon pasal takut Tuhan. Kristian, Huzaifah kata dia tak akan buat mohon pasal dia takut kerajaan. Lah dia kata tak boleh kelah takat Islam. Tak boleh. Ni Huzaifah ni bukan 2008 ni. Bukan 2009. Huzaifah ni zaman dengan Nabi tu. Tuan-tuan bayang kan? Sebab itu dulu kita urusan orang Islam kita percaya lah, tuan-tuan boleh. Pasal itu bukanlah semua masyhur, betul tak? Bukan saya kata, orang kata.
Siapa buat rumah hang sampai 20 tahun. Mahathir 2 kali jadi Perdana Menteri dah. Rumah hang tak siap lagi. Pasal apa ni? Nak buat macam mana? Tukang tut. Tuan faham tak? Orang Islam lah kali. Kita kempen tolong orang Islam, beli barang orang Islam. Tapi orang Islam faham tak? Kita ambil contoh mudah yang tuan-tuan semua. Tuan-tuan pun kalau boleh nak bagi duit kat orang Islam lah. Orang Melayu kita kan. Tapi buat rumah banyak yang pukul 11 baru mai. Parking motor, bawa keluar barang. Sauk 2 kali pasiak, 12.30 nak balik makan tengah hari pula. Dan sauk 2 kali pasiak nak makan nasi. Saat ni mai pukul 3 balut rokok pula. Pukul 4.30 simpan apa semua, skok apa semua cangkui nak balik lah. Saya pengalaman ada juga lah sikit-sikit ni. Taklah banyak macam tuan-tuan ni buat banglo apa semua. Cina sambil dia duk buat siling rumah, sambil dia duk minum air, tak ada dia nak berhenti mai. Nampak. Pasal apa hang kalut sangat tanya ni? Pasal apa hang kalut buat ni? Dia kata ni pun sekali nak lari pergi buat satu lagi bumbung. Tu dia. Ini yang kita nak bincang amanah dengan orang Islam. Maka balik pada hadis ni, Uzaifah kata tak boleh dah kira Islam ke kafir ke, dulu boleh pakai. La Huzaifah kata tak ada dah. Zaman yang kemudian yang dia duduk ni. Maka hadirin mukminin, pasal apa? Sepatutnya kalau kita tengok hadis Huzaifah, sepatutnya orang Islam ni, kata Huzaifah, dia kata apa? Sepatutnya orang Islam ni dia sebut, dia kata kalaulah aku berurusan dengan orang Islam, mereka tidak akan menipu kerana mereka yakin dengan balasan Tuhan dan mereka yakin dengan apa yang Tuhan akan hukum jika mereka melakukan pecah amanah. Tapi kemudiannya Huzaifah kata dia juga dan zaman tu, zaman orang Islam tak dipercaya. Kerana apa? Kerana dia berhubung kait dengan agama, iman. Bukan berhubung kait dengan apa kita kata kemajuan ke apa, iman. Nampak? Itu daripada Huzaifah ibnul Yaman. So dua hadis ni beri satu penjelasan kepada kita. Satu, orang yang tak boleh dipercayai dalam urusan kerja. Satu lagi, orang yang tak layak diberikan amanah dalam kerja. Maksudnya dua benda yang sama. Apa dia? Satu, dia tak layak. Satu lagi, bila kita bagi, walaupun dia layak, dia tak buat dengan betul. Pun ada juga. Dia ni bukan tak ada kelayakan, dia bukan tak ada kelulusan, dia bukan tak ada kemampuan, tapi dia jenis memang tak boleh harap. Tadi kita tuan-tuan macam tu kok. So kita ni duduk dalam zaman fitnah. Kawan ni mungkin maaf saya cakap lah, kita nak pilih kawan ni dia tak ada kelayakan, pilih kawan ni ada kelayakan tak boleh pakai pula. Jadi ini antara apa yang kita boleh kaitkan. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok, di antara perkara yang sangat berbahaya, yang berkait dengan pecah amanah ini, satu bab yang dia sebut dalam hadis, istilahnya ghulul. Ni tuan-tuan kena dengar, atau tuan-tuan kena, lepas ni kalau pergi mana-mana orang sebut ni, tuan beritahu ghulul ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, la tuqbal salah bi ghairi tuhur. Tuhan tak terima semayang orang yang tak ada wudu. Wala sadaqatun min ghulul, dan Tuhan tidak terima daripada harta orang yang ghulul. Apa dia tu ghulul? Ghulul ni khianat di dalam tugas berkait dengan harta. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sebut apa? Dia kata ghulul ni, dulu orang yang songlak balas harta perang sebelum dibahagikan. Dulu punya sistem.
Saya kita kait la ni macam ghulul tu macam mana pula? Dulu Nawawi kata kalau sebut ghulul khianat. Khianat apa dia? Khianat amanah. Dalam Islam, sebelum Islam pun, bila tuan-tuan pun faham kan, bila kita menang perang, kita dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni dia panggil ghanimah. Dalam Quran ada surah Al-Anfal. Tu cerita rampasan perang lah tu, Al-Anfal tu. Balik buka tengok. Siapa yang pergi perang ada bahagian. Ghulul ni dia pergi ambil dulu sebelum dibahagikan. Dia pergi curi dulu. Tuan-tuan, jangan main-main. Ada orang zaman Nabi pergi perang dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, mati syahid. Bukan semua orang dapat mati syahid. Khalid yang perang tak pernah kalah tu pun tak mati syahid. Mati atas katil. Abu Ubaidah Al-Jarrah pun mati kerana ta'un, bukan mati kerana syahid. Mati perang. Ta'un syahid jugalah, tapi bukan mati medan perang. Kawani ni hebat, dia mati di medan perang. Tapi Nabi kata dia masuk neraka. Sebab apa? Pasal ghulul lah. Dia pergi ambil selendang. Dia pergi ambil selendang, yang mana selendang tu harta rampasan perang. Dia salah tang mana? Dia pergi ambil dulu sebelum dibahagikan. Selai tu saja Jahannam habis mati syahid. Tu zaman perang dengan Nabi. Yang Nabi kata pergi tengok di dalam beg ataupun di dalam bekas simpanan barang dia, kamu akan dapati ada kain selendang yang mana dia ambil sebelum dibahagikan, menyebabkan Allah hukum dia masuk neraka walaupun dia mati syahid. Ghulul ni pecah amanah, khianat pada amanah. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata kamu semua kena hati-hati dengan amanah, terutama yang berhubung kait dengan harta. Kalau orang bagi kamu pegang amanah, janganlah kamu mengecoh, janganlah kamu menipu. Nabi kata pada hari kiamat aku akan bertemu, ni hadis Bukhari juga, aku akan bertemu dengan salah seorang daripada kamu yang menanggung kamin yang mengembek di lehernya. Nabi kata esok hari kiamat di padang mahsyar ada orang yang ada kambing atas belakang dia, duk tergantung di tengkok dia, dan kambing tu duk bunyi bek bek. Pi mana kata melilau, kata ceruk, kambing tu duk ada atas belakang dia. Tuan-tuan, esok hari kiamat ni semua macam-macam mak neka kita tengok. Semua itu bergantung pada apa yang kita buat atas dunia ni. Ada juga yang di atas tengkok leher dia, atas belakang dia kuda. Ada lagi teruk unta. Pasal itu tuan-tuan, janganlah duk buat pasal dengan amanah awam. Urusan kata benda awam ni janganlah kita duk tak duk pasal. Dia kata tak apa, saya bukan curi kambing ke curi unta ke apa, saya curi duit tak berat mana kot. Ini perumpamaan. Pasal dulu bila sebut kata unta lah, lembu lah, kebau lah, dia tanggung atas belakang dia sambil duk bunyi, nak buang tak boleh, duk bawa pergi mana? Cari Nabi. Cari Nabi. Lepas tu dia jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, tolonglah aku. Nabi kata ni aku nak pesan, jangan hampa jadi macam tu, mai cari aku waktu tu, aku tak boleh tolong pasal aku nak habaq siap-siap ni. Nabi sebut kepada kita, Nabi kata jangan sampai hari kiamat ada kambing, ada lembu, ada unta, ada kuda atas belakang, atas tengkok, mari duk cari aku, melilau di atas padang mahsyar, suruh aku tolong. Hari tu aku tak boleh tolong. Sebab apa? Kerana hari itu urusan masing-masing. Beratnya amanah yang kita pecah ataupun kita rosakkan. Nampak? Kata Nabi, aku tidak mampu menolong, aku tidak boleh menolong kamu kerana aku telah menyampaikan dan kamu telah melanggarnya. Maksudnya Nabi dah sampai, lepas tu kita langgar jugalah. Kan? Nampak? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tuan-tuan, dalam surah Ali Imran ayat 161. Surah Ali Imran ayat 161. Allah kata apa?
Perkataan ghulul tu tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Ada Quran boleh buka surah Ali Imran ayat 161, Allah kata wa may yaghlul, sesiapa yang khianat, pecah amanah, menggelapkan sesuatu yang bukan hak dia, dia akan datang pada hari kiamat bersama dengan apa yang dia ambil itu. Allahu akbar. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allah kata, macam Nabi sebut tadi, dia akan datang pada hari kiamat bersama-sama di atas dia apa yang dia bawa, apa yang dia pecah ataupun dia rosakkan. Tak kira lah rakyat dia ke, harta dia ke, urusan dia. Pasal tu Nabi kata, sesiapa yang mengambil sejengkal, biasa dengar ada hadis tu, sesiapa yang mengambil satu jengkal tanah orang lain, macam-macam lah, ubah batu sempadan ke, kadang-kadang dia rumah perumahan pergi buat tambahan dinding masuk pergi ke rumah orang lain kan. Jangan, biar orang lain masuk ke rumah kita, tak apa, kita jangan duk pergi kan. Kita pun tak tahu. Lepas tu kontraktor mai buat, dia kata ni herod ni, awak herod. Pasal apa herod? Mana ada rumah herod? Dia kata awak tak herod, jiran tiba ada setengah. Kita pun kata alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah apa ni orang ambil dah. Bukan saya cerita saya, ni cerita contoh. Saya hidup pergi mak jiran saya pula tak. Kita cerita contoh. Kita kata alhamdulillah lah, pasal apa? Bukan saya yang ambil hak orang, orang ambil hak saya. Pasal apa tuan-tuan? Lepas tu, tapi tuan-tuan tak boleh guna pula hadis ni. Duk pergi baca akad bini nombor 2. Dia tahan jaga-jaga, hang ambil hak aku. Yang tu dah. Yang tu tak masuk. Yang tu tak masuk bab. Benda nak abad awal-awal. Duk pergi baca hadis ghulul ni pula. Tapi nak ceritanya apa? Nabi kata sesiapa yang mengambil sejengkal daripada bahagian tanah orang lain, Allah akan menimpakan di atas dia, menanggung di atas dia 7 lapis bumi. 7 lapis bumi itu Allah letak untuk dia tanggung. Tak payah 7 lapis tuan-tuan. Sepenjuru pun tak tertanggung dah kita. Kabah tersungkung. Ini ancaman pada orang yang pecah ataupun ghulul ni. Surah Ali Imran ayat 161. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula ada hadis yang berkaitan dengan ghulul yang Nabi sebut pada sahabat. Ini cerita menarik. Riwayat Muslim. Satu hari Nabi hantar satu orang sahabat pergi kutip zakat dengan cukai di suatu tempat. Ini wakil Nabi lah. Kita panggil amil. Amil yang tuan-tuan sebut apa ni? Amil tu. Amil ni pekerja, pegawai. Kan? Amil zakat. Kan? Pekerja zakat, pegawai zakat. Maknanya depa wakil kerajaan, wakil ulil amri pergi kutip. Jadi Nabi lantik wakil-wakil ni lah pergi kutip. Salah seorang sahabat tu dia pergi kutip zakat. Zakat ni untuk orang Islam, jizyah untuk orang bukan Islam. Dia pergi kutip. Dia wakil Nabi, dia amil Nabi, dia kutip. Dia pun bawa baliklah kat Nabi SAW. Kemudian dia pergi pun serahlah ke Baitul Mal. Nabi ulil amri, pemerintah masa tu, dia pergi bagi. Dia kata hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ni. Dia pun kata yang ni zakat, yang ni jizyah, yang ni apa yang saya kutip. Ini. Yang ni orang hadiah kat saya. Dia tak bagi semua. Dia kata yang ni uhdiya li. Uhdiya li. Yang ni orang bagi kat saya. Saya pergi kutip, dia pun hadiah bagi kat saya. Allahu akbar. Bukan dia minta, dia pun bagi. Dia pegawai Nabi, amil Nabi, dia orang bagi. Nabi bila dengar dia sebut kata yang ni orang bagi dekat dia, orang hadiah dekat dia, Nabi kata dekat dia, afala qa'ada fi baiti abi au fi baiti ummi hatta yanzura ayuhda ilai am la. Nabi kata kalau hang duduk di rumah pak hang atau duduk di rumah mak hang, maksudnya kalau hang tu bukanlah amil atau pegawai yang pergi kutip, agak-agak depa tu nak bagi dak hadiah ni kat hang. Soalan Nabi. Nabi kata kalaulah hang duduk di rumah, maksud duduk di rumah tu hang bukan pegawai.
Hang tak ada jawatan tu. Adakah orang akan bagi hadiah tu kat hang? Maksud Nabi nak tanya, maksudnya hadiah ini diberi kerana jawatan, diberi kerana tugas. Walladhi nafsum Muhammad biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'a illa jaa bihi yawmal qiyamah yahmiluhu ala unuqih ba'irun lahu rugha'un aw baqarah. Nabi kata, siapa-siapa demi Allah yang Muhammad jiwa nyawanya berada di tangan Allah, tidaklah seseorang di antara kamu yang mendapat sesuatu. Maknanya inilah cara yang salah ni, dia akan memikul unta, lembu, kambing di atas belakang dia. Dan Nabi kata, ya Allah, aku dah pesan dekat mereka, tak boleh ambil. Pasal dia bagi tu di atas sebab. Sebab apa? Kerana ada kepentingan. Yang ni yang orang duk sebut, yang tuan-tuan pun sebut sama tu, conflict of interest. Ada kepentingan di atas habuan tu. Kalau nak bagi bila? Tunggu pencen. Dia kata kalau pencen, siapa nak bagi? Tu yang Nabi tanya tadi. Maksudnya dia bagi tu ada sebab. Duk tak duk dia main hantar kat kita. Dia main bagi kat kita. Dia kata, saya tak minta. Kawan ni pun tak minta. Tapi Nabi tak bagi. Sebab kerana dia dalam kerja. Tak boleh. Tak dalam kerja tak boleh. Dia kata kalau hang nak bagi lepas pukul 5. Bukan maksud lu tu. Tak boleh. Sebab itu kalau kita memegang suatu amanah, satu tugas, satu jawatan yang ada kepentingan selamat dan lebih halal, jauhi daripada syubhah, clear, jangan ambil apa-apa pemberian, sama ada hadiah ke, sumbangan ke, apa ke, tanda ingatan ke, apa ke, jangan. Ada orang tanya, dia kata, saya cikgu, hari guru banyaklah budak-budak mai bagi hadiah. Tu kira lagu mana? Bolehkah nak ambil? Tuan-tuan pun fahamlah, saya ingat. Tak perlulah kita nak bahas panjang-panjang. Budak bagi satu hadiah hari guru, tak ada lah kepentingan apa atas cikgu tu. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan nak menega goreng pisang, hantar borang permohonan lesen hari Isnin, hari Selasa pi hantar kat dia cucuk pisang. Yang hari Ahad itu tak pi hantar. Faham tak? Maksudnya yang Nabi gulul ni juga boleh dipahami suatu pemberian yang ada kaitan dengan kepentingan. So jangan ambil. Tak boleh. Terutama sekali orang yang kerja yang berkait dengan perkhidmatan orang ramai. Jangan tak payah. Tapi kalaulah tuan-tuan pergi berobat, doktor tu bagi ubat apa semua, buat operation lega, tuan-tuan ada ladang harum manis, pi bagi kat doktor tu, itu tak ada kepentingan apalah. Faham tak? Itu boleh lah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nak terima kasih pasal tuan-tuan pun selamat, dia pun dah operation apa semua, yang memang tak ada kita nampak ada unsur kepentingan di situ. Macam tuan-tuan duk bagi kat saya lah. Guru kan, ustaz tuan-tuan ada bagi makanan ke, bagi apa ke, tak ada apa yang saya bagi, cuma penghargaan ilmu. Yang tu kita tak ada masalah. Kan? Tapi dulu siapa yang nak main masjid kena daftar dengan tu imam. Tu imam kena pilih, jawatan kosong kena pilih. Dan dia pergi hantar Pekasam. Dia kata, Assalamualaikum tu imam ni nak hantar Pekasam ni. Imam kata, terima kasih. Dia kata 2 seat untuk saya. Tak boleh lah. Ada kepentingan. Dia kata 2 sejadah untuk saya, 2 tempat kosong. Heboh. Di luar pada Perlis alhamdulillah lah tak dengar cerita. Luar pada Perlis, tu imam pilih kroni.
Dulu kita tengok wakil rakyat yang pilih, orang tuduh tu imam pilih kroni mai masjid, semua hak kompok dia yang baik dengan dia boleh mayang, yang kita tak ada hubungan dengan dia tak boleh mayang. Tu dia sampai tu akhir zaman jadi. Dahsyat punya kuasa imam tu. Kroni boleh mai sembahyang. Bukan projek apa, berebut tu. Kan ada pro kontra lah. Kita bagi laluan kepada azan. Saya kita publish sikit hadis ni, kita tangguh insya-Allah taala. Okey, bismillah. Tuan-tuan tengok. Kata Al-Imam Al-Khattabi. Ni dia syarah hadis kita baca tadi ni, yang mana pegawai amil Nabi ni boleh zakat, boleh hadiah. Dia kata apa? Ni jelas. Benda ni berkait dengan hidup kita sehari-hari. Dia kata apa? Hadis yang kita baca tadi ni dalil bahawa pemberian hadiah atau hibah, hadiah atau hibah kepada pekerja kerana jawatan yang mereka pegang adalah hasil yang kotor dan ia bukanlah hadiah yang diharuskan oleh syarak. Dia kata pemberian hadiah, hibah ataupun apa-apalah diberi kerana jawatan yang dipegang adalah hadiah yang kotor, haram. Dia bukanlah diberi untuk mengukuhkan ukhuwah. Hadiah ni bagus tau. Nabi suruh kita pergi bagi untuk nak rapatkan ukhuwah. Pasal tu Nabi suruh pergi cari yang bermusuh, yang tak bertegur siapa. Hadiah ni bagus. Duk tak duk, kita pun tak ada pasal dengan dia, duk main bagi. Pasal kita ada jawatan. Dia kata apa? Dia kata hadiah yang diberikan untuk mendapatkan hajat di hati pemberi adalah salah satu daripada jenis khianat. Sangat jelas. Dalam kitab dia Ma'alim Sunan. Tadi siapa rawi hadis kita? Abu Hurairah, betul tak? Abu Hurairah ni dia ada cerita tau.
Tadi yang kita baca hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia ada cerita dengan Umar. Dia kata, Abu Hurairah cerita. Dia kata kuntu amilan bil Bahrain. Umar lantik aku jadi gubernur di Bahrain. Siapa dia? Abu Hurairah. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar nombor 2 kan? Nombor 1 Abu Bakar, nombor 2 Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lantik Abu Hurairah jadi gubernur. Di mana? Bahrain, di Bahrain. Dia kata aku dilantik jadi gubernur di Bahrain. Problem dia apa? Faqadimtu ala Umar bin Khattab faqala. Satu hari aku pergi jumpa Umar. Mai jumpa Umar, dia gubernur, Umar khalifah. Gubernur ni wakil khalifah lah di Bahrain, di Syam, di Yaman apa semua ni. Dia Bahrain. Macam menteri besar dengan perdana menteri lah. Umar kata ya adu Allah wa adu kitabih. Musuh Allah dengan musuh kitab dia. Ni yang dia panggil ni Abu Hurairah, rawi hadis, sahabat besar, alim. Dia kata ya adu Allah, wahai musuh Allah. Dia panggil Abu Hurairah tu musuh Allah. Terkejut Abu Hurairah. Musuh Allah dan musuh kitab dia. Sarakta mal Allah. Dia hang curi harta Allah. Sarakta, hang balas harta Allah. Harta Allah ni harta negara lah. Hang jadi gubernur, tiba-tiba hang kaya. Umar dia tak boleh dengar gubernur dia kaya. Ni satu bab lah. Satu masalah Umar ni, kalau dia dengar gubernur dia kaya, dia akan pecat terus. Lepas tu baru dia siasat. Naya, lebih baik jangan jadi gubernur. Sebab kalau jadi gubernur zaman Umar, kena miskin. Kalau kaya, mampu. Umar kata sarakta. Ni Abu Hurairah. Kalau Abu Lain kita tak tahulah. Tapi kalau Abu Hurairah nak curi, tak kot. Dia kata sarakta mal Allah. Qult. Abu Hurairah kata, aku jawab balik, walakinni aduun man adahuma. Aku bukan musuh Allah. Aku bukan musuh kitabnya. Aku bukan musuh nabinya. Aku ini musuh kepada siapa yang musuh Allah. Dia kata, hang kata aku musuh Allah. Aku bukan musuh Allah. Aku musuh kepada musuh Allah. Siapa yang musuh Allah, aku akan lawan dia. Itu aku. Bukan aku bukan musuh Allah. Apa cerita kata hang? Aku dengar hang ada 10,000 dinar. Duit banyak, main mana? Itu kes dia marah tu. Duit hang main mana ni? Jadi gubernur, duit banyak. Demikianlah sahabat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kebanyakan sahabat. Tuan-tuan dengar Mus'ab bin Umair, Uthman bin Affan, semua ni jenis kaya-kaya ni, lepas jadi masuk Islam, semua jadi miskin papa kedana. Mus'ab sampai tak ada kain nak tutup, nak buat kain kapan. Sebelum ada jawatan, miskin. Kaya. Lepas ada jawatan, miskin. Ini sahabat. Bacalah sahabat mana pun, mula mereka kaya, lepas ada jawatan mereka tak kaya. Abu Bakar lepas-lepas lantik jadi khalifah, dia keluar nak pergi ni lah, nak buat kerja dia lah. Umar tanya, hang nak pergi mana ni? Dia tak pergi buat kerja, saya makan. Khalifah. Dia tak hang pergi buat kerja khalifah. Makan hang kami urus. Maksudnya mereka tak mengharapkan habuan di atas jawatan. Mai mana duit hang? Hang cerita mai kat aku. Dia kata aku jual kuda. Aku ada bisnes unta. Aku jual kuda aku jual unta aku. Dah aku dah dapatlah duit tu mai pada kuda lah unta. Umar panggil dia punya SPRM. Abu Hurairah abang. Umar tengok Umar. Abu Hurairah ke Abu apa ke? Itu pengakuan. Mau mi cek. Umar kata dekat SPRM dia, hampa pi cek sungguhkah dia jual unta dengan kuda? Dia pun pi cek. Abu Hurairah nak kalau Abu Hurairah bohong, tuan-tuan, habis hadis semua tak boleh pakai. Dia pun cek, dia pun main habaq. Ya Amirul Mukminin, betul. Dia memang jual unta, dia memang jual kuda. Semua kami dah tengok tang mana dia jual apa semua, siapa dia jual apa semua. Umar panggil Abu Hurairah. Dia tak isu hampir jadi gubernur balik. Abu Hurairah kata tak apalah.
aku pun dah jadi tawak hati dah. Kan? Aku ingat aku nak mengajak. Lepas daripada itulah dia jadi alim, dia mengajak dan ramai orang mai dengar hadis dan ramai anak murid dia. Lepas apa? Lepas dia dipecat jadi gubernur dan dia tak maulah. Dia kata kalau aku jadi gubernur, aku jadi jawatan, ada jadi pemerintah, bukan masalah harta ni, bukan aku terasa hati apa. Aku tak ada masa nak mengajak, nak tumpuk ilmu. Jadi aku lah ni biar pilah hang pecat aku bagus juga, aku boleh mengajak, tumpuk ilmu, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi. Tapi poin dia tuan-tuan, nampak betapa striknya sahabat dengan harta awam. Kita baca ni bukan untuk tuan-tuan dan bukan untuk saya, untuk masing-masing muhasabah. Saya tak kata kita selamat, tuan-tuan selamat, saya selamat, tuan-tuan bersih, saya bersih. Tak. Kita baca untuk nasihat diri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.